Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah untuk pagi ini kita akan sambung lagi kuliah kita dan juga tafsiran kita insyaAllah di dalam surah Yusuf. Jadi ala kulli hal, sebelum kita mulakan, mungkin saya boleh dapatkan dahululah feedback daripada ibu-ibu, ayah-ayah yang menonton live ini, sama ada suara saya jelas ataupun tidak, ataupun live ini clear ataupun tidak. Minta jasa baiklah daripada semua untuk maklumkan kepada saya, mungkin komen di bawah untuk nyatakan suara saya ini jelas, insyaAllah. Okey. Okay, kalau ada yang boleh berikan feedback clear, jelas, insyaAllah saya boleh teruskan mulakan majlis ini. Saya menantikanlah feedback daripada semua insyaAllah. InsyaAllah untuk hari ini kita akan tengok pada surah Yusuf dan kita akan tengok pada ayat yang ke-40. Ayat yang ke-40 kita akan berbincang berkaitan tentang saat ataupun keadaan situasi Nabi Yusuf AS berada di dalam penjara. Okey, ada ke yang dah komen? Saya tak nampak lah. Mungkin ada yang dah ni kot. Saya check sekejap ada ke yang dah komen? Saya takut suara tak dengar. Okey. Baik, insyaAllah ada yang dah komen. Alhamdulillah, jelas suara saya? Boleh? Okey, kalau jelas, insyaAllah kita boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan juga kelembutan jiwa dan hati kita untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan taufik dan hidayah, membimbing kita dengan petunjuknya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meredai dan menerima amal soleh yang kita lakukan insya-Allah. Hari ini hari yang ke-12 Ramadan
dan kita ada berbaki sekitar dalam 18 Ramadan. Maksudnya kita dah masuk, nak selesai dah first half Ramadan kita. Jadi bolehlah kita sama-sama merenung, melihat sejauh mana amal soleh yang kita lakukan, Quran kita dah berapa banyak dah dibaca, bagaimana hari-hari yang dilalui, solat-solat qiyam kita, ibadah puasa kita, amal soleh kita, kemaksiatan yang telah kita lakukan, bagaimana keadaannya. Mudah-mudahan saya doakan tuan-tuan, ibu-ibu, ayah dan rahmati Allah, yang pentingnya dia ada peningkatan. Quran ada peningkatan, solat ada peningkatan, perubahan diri ada peningkatan, semuanya dalam keadaan lebih baik dan lebih baik, dan itu pun dah memadai. Okay? Dan kita mengharapkan keluar daripada Ramadan nanti dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pengampunan penuh kepada kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala meredai apa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pagi ini kita akan baca surah Yusuf dan kita akan sambung pada ayat yang ke-40. Masih lagi dalam dialog, sekadar untuk ulang kaji saja. Dialog di antara Nabi Yusuf yang berada di dalam penjara dengan dua orang kawannya yang dua-dua ni adalah bekas pelayan raja. Bekas pelayan Raja Mesir. Okay, seorang pelayan minuman raja, seorang lagi pelayan makanan raja. Okay, dua-dua ni adalah orang yang dipercayai dan orang yang dekat dengan raja. Dan dua-dua ni dipenjarakan kerana ada satu tuduhan, ini dalam satu riwayat dan tafsiran yang lain, iaitu dikatakan dua-dua ni telah merancang untuk membunuh raja. Sebab itu dua-dua ini dipenjarakan. Kerana apa? Sebab dua-dua ni adalah orang yang dipercayai dan orang yang paling dekat dengan raja. Kenapa saya boleh kata dia dipercayai dan paling dekat? Sebab dua-dua ni dia boleh meletakkan racun di dalam makanan dan minuman raja. Hari-hari raja akan jumpa dia dan dia akan jumpa raja. Paling dekat. Okay. Minuman raja dia sediakan, makanan raja pun dia sediakan. Jadi dua ni disyaki telah membubuh racun di dalam makanan dan minuman raja. Jadi dua-dua dipenjarakan sebelum dijatuhkan hukuman. Jadi dialah kawan kepada Nabi Yusuf AS dan kita berada di babak itu. Sebelum kita lanjutkan kepada babak yang kemudian. Baik. Baik. Sekarang kita perhatikan di dalam surah Yusuf, saya sharekan dia punya ni tafsiran. Maaf, nak share screen. Okey, kita nak tengok pada ayat yang ke-40. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat yang ke-40, yang ini adalah bicara berkaitan tentang dakwah Nabi Yusuf AS. Kalau ingat lagi tuan-tuan, Nabi Yusuf sedang berdakwah kepada kepada dua orang ni. Kenapa Nabi Yusuf berdakwah? Inilah hebatnya pendakwah. Di mana-mana tempat pun dia berdakwah. Dan Nabi Yusuf tunjukkan kepada kita, sekalipun di penjara pun dia berdakwah. Dan dia ambil waktu yang paling tepat adalah kerana saat itu dua-dua banduan ni dalam keadaan kesukaran, susah hati, dan dua-dua sedang meminta sesuatu kepada Nabi Yusuf, iaitu mentakwilkan mimpi mereka. Jadi Nabi Yusuf mengambil kesempatan yang paling terbaik itu untuk menyampaikan dakwah. Sebab kalau Nabi Yusuf bercerita pada waktu yang lain, boleh jadi orang tak nak dengar. Boleh jadi orang tak nak dengar. Sebab apa? Tak ada keperluan saya nak dengar cakap dia. Tetapi saat dua banduan ini mengharapkan bantuan Nabi Yusuf AS, maka itulah waktu yang paling terbaik untuk Nabi Yusuf berdakwah. Sebab paling tidak dia akan dengar. Dan pengajaran yang saya kongsikan pada minggu lalu, iaitu Nabi Yusuf AS, bila dia berdakwah dalam waktu itu, seolah-olahnya nak mengajarkan kepada kita, nak menyampaikan kepada kita, iaitu kalau kita ini majikan, kalaulah kita ni supervisor, kalau kita lah orang yang berada di atas dan ada anak buah kita yang sedang memohon hajat pertolongan daripada kita, itulah waktu yang paling terbaik untuk kita menyeru dan mengajak mereka kepada kebaikan.
Itulah kesempatan yang paling terbaik. Seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Yusuf AS. Ataupun mungkin kita doktor kan, kita tak tahu macam mana saya nak berdakwah ketika pesakit datang, dia sakit dan dia mengharapkan kita mampu untuk menyembuhkan dia, mengubati dia. Kita pun memberikan sedikit dakwah dan tarbiyah. Dalam saya berikan ubat pada awak ni, dalam masa yang sama tahu Allah ni penyembuh. Kita kirimkan doa-doa yang sabit daripada Nabi, macam mana Nabi mengajar sekian-sekian doa, apa amalan-amalan Quran, ayat-ayat Quran yang perlu dibaca, tuan-tuan share. Mudah-mudahan itu menjentik hati mereka dan itu dikira sebagai dakwah kita kepada mereka. Okey, kita ikut kepada kemampuan kita bersama, insya-Allah. Okey, baik, sekarang kita tengok. Di dalam ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, Nabi Yusuf menyebutkan, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Kata Nabi Yusuf AS, apa yang kamu sembah, iaitu kepada dua orang tadi tu, apa yang kamu sembah yang selain daripada Allah hanyalah nama-nama yang kamu menamakannya, kamu dan datuk nenek kamu. Allah tidak pernah menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya. Okey, baik. Terima kasih kepada Puan Shima. Minggu lalu Puan Shima tanya, benarkah mereka yang hidup sama Nabi Yusuf ni menyembah raja? Okay, benarkah? Okay, sebab antaranya Allah Ta'ala akan sebut lepas ni, Allah tak kata waqala Fir'aun, tapi Allah kata waqala al-malik, dan telah berkatalah raja. Waqala al-malik, dan telah berkatalah raja. Okay, berkatalah raja. Macam mana raja berkata tu? Okay, yang inilah yang kita nak, kita akan tengok pengajaran-pengajaran dia. Baik. Antaranya disebutkan, ini kita bincang nanti kemudian tuan-tuan, cuma saya nak detailkan sikit je. Saya minta maaf kalau saya mengatakan sebelum ini yang mana mereka ini menyembah berhala. Sebenarnya tak. Mereka tidak beragama seperti mana agama Fir'aun dan juga pengikut-pengikut dia. Tetapi mereka ni adalah orang yang ada Tuhan. Ada Tuhan, tetapi Tuhannya adalah selain daripada Allah. Dan mereka ni adalah orang yang mengikuti tradisi yang disembah oleh kaum Nabi Nuh AS. Nanti saya akan bincang pada tuan-tuan. Macam mana nak nampak, macam mana kita tahu yang mereka ni bangsa sekian-sekian. Nanti kita akan bincang tuan-tuan. Tapi jumpa ayat lain lah. Cuma saya nak bagi tahu yang itu saja. Okay? Jadi saya minta maaf, saya tarik baliklah kenyataan saya pada minggu yang lalu, iaitu berbicara berkaitan tentang kaum ini, mereka menyembah raja. Bukan dia bukan tak sembah raja, tetapi dia menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Bukan raja, tapi sesuatu yang dipanggil sebagai berhala. Dan berhala itu adalah berhala yang disembah oleh kaum Nabi Nuh AS. Okay, sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan pada ayat ini, iaitu Nabi Nuh bercakap pada kaum dia, iaitu kamu menyembah sesuatu yang bukan Allah dan kamu menamakan berhala-berhala itu, Tuhan-Tuhan itu adalah kamu dan datuk-datuk kamu yang menamakannya. Sedangkan tidak ada satu pun dalil ataupun bukti ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukanlah satu kenyataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian Allah Taala sebut, Inil hukma illa lillah amara an la ta'budu illa iyyah. Ada dua perkara dekat sini tuan-tuan. Pertama, kalimah inil hukmu illa lillah. Yang kedua, amara alla ta'budu illa iyyah. Ada dua perkara ni. Baru Allah kata zalika dinul qayyim. Demikianlah agama yang lurus. Maksudnya agama dekat sini adalah merujuk kepada dua perkara. Apa maksud ni? Inil hukma illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Iaitu Allah nak kata sesungguhnya kuasa keputusan satu hukum itu adalah hanya daripada Allah. Maksudnya agama ni tuan-tuan adalah segala ketentuan hukum ia datang daripada Allah. Syariatnya, panduan hidup ni adalah daripada Allah. Kamu tak boleh buat sebarang-sebarang. Semua ni Allah telah tentukan. Ada benda yang kamu boleh buat, ada benda yang kamu tak boleh buat. Dari sudut undang-undang, kamu kena patuh pada undang-undang agama. Itu pertama. Yang kedua, amara alla ta'budu illa iyyah. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua,
yang mana Allah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah melainkan Dia sahaja, iaitu Allah. Iaitu yang kedua pula, agama ni kita hanya beribadah mentauhidkan Allah. Okay? Amara alla ta'budu illa iyyah. Yang kedua, kita hanya disuruh dalam ibadah ni memperhambakan hanya kepada Allah, tak ada selain daripada Dia. Jadi dua perkara ni adalah teras. Dari sudut ibadah, iaitu hanya kerana Allah dan memperhamba diri pada Allah. Dan yang keduanya, ibadah ini adalah hukum dan ketetapan dia adalah daripada Allah. Yang inilah yang Nabi Nabi Yusuf AS nak bagi tahu kepada dua orang banduan ni. Kamu punya kehidupan bukan ikut kehendak kamu, bukan ikut syahwat kamu, tetapi adalah mengikut panduan agama. Syariat lah, nama syariat. Yang kedua, dari sudut ibadah kamu hanya memperhambakan diri pada Allah, tidak pada mana-mana makhluk, iaitu mengesakan Allah. Ini daripada zaman Nabi Yusuf sampailah ke zaman kita, tuan-tuan, sampailah kiamat, dua benda teras ni adalah sama. Okey? Dua benda teras ni adalah sama, tak berubah sedikit pun. Okey, ini adalah benda yang asas. Sebab itu Allah kata apa? Zalika dinul qayyim. Okay, dzalika dinul qayyim. Demikianlah agama yang lurus. Walakinna, akan tetapi, aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusianya tidak mengetahui. Ada orang dia sembah Allah tapi syariat tak ikut syariat Allah. Siapa Tuhan? Allah. Macam Quraisy, tuan-tuan. Tuhannya siapa? Allah. Kan Allah kata apa? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhara asy-syamsa wal qamar la yakulunna Allah. Sekiranya kamu tanya pada mereka, siapa Tuhan yang jadikan alam ni, yang menjalankan bulan, matahari, bintang dan sebagainya, maka dia akan kata Allah. Allah Tuhanku. Tapi cara penyembahan tak. Cara syariat tidak. Ambil rasuah, ada perzinaan, minum arak, kan. Kemudian dari sudut ibadah, kata Tuhannya Allah, tapi dalam masa sama menyembah juga berhala-berhala yang lain dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu, dua perkara ni adalah teras dalam agama. Daripada zaman Nabi yang terdahulu sampailah ke hari ini, ia adalah dzalika dinul qayyim, agama yang lurus, tak pernah berubah. Okey, tak pernah berubah. Okey, baik, jelas Baik, sekarang ni Nabi Yunus barulah dia mentakwilkan mimpi dua orang sahabat dia, iaitu daripada banduan ni. Apa dia? Kata sahabat dia, kata Nabi Yusuf alaihissalam, dan sahabat dia kata Yusuf kata ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, dia tak berselang dengan dia tanya balik, apa soalan tadi yang tak ada. Dia terus daripada dakwah tu terus masuk kepada takwil mimpi. Okey, dia terus masuk takwil mimpi. Apa takwilnya? Iaitu kata Nabi Yusuf, ya sahibani sijni amma ahadukuma fayaski rabbahu khamra wa ammal akhar fayuslabu fatakulu at-tayr min ra'sih. Tuan-tuan perhatikan. Ya, ini seni kata Nabi Yusuf alaihissalam, ya sahibayis sijni, wahai dua orang sahabat penjaraku, dua sahabat banduanku. Maksudnya Nabi Yunus meletakkan dirinya sama level. Wahai sahabat, kan, walaupun dia mengaku sebelum ni, tuan-tuan, aku ni adalah anak kepada Yaqub, anak kepada cucu pada Ismail dan cucu kepada Ibrahim, kan. Minta maaf. Allahu Akbar, saya minta maaf, silap. Kan, dia mengaku, aku ni Yusuf, Rasul, bapa aku Rasul, datuk aku pun Rasul, kan, moyang aku pun Rasul. Dia bercakap. Okay, tapi bila dia nak menyampaikan, dia kata, ya sahibayis sijni, wahai sahabatku. Dia meletakkan dirinya sama level. Sama level, tuan-tuan. Dia tak panggil orang ni bawah daripada dia. Tak. Tapi sama level. Ni satu seni, seni dalam ucapan. Kalau tuan-tuan dengar orang politik pun, bila dia kata, wahai saudara-saudara, kita dengar pun kita rasa macam dekat, kan. Itu teknik, tuan-tuan, teknik di sudut ucapan. Tapi Nabi Yusuf dia bukan sekadar mengajar teknik ucapan, tapi dia meletakkan dirinya sama dengan orang lain. Kerendahan hati Nabi Yusuf AS. Lalu Nabi Yusuf kata, amma ahadukuma,
ada pun salah seorang daripada kamu fayaski rabbahu khamra, maka dia akan memberi minum kepada tuannya arak. Dia akan memberi minum kepada tuannya arak. Ni takwil mimpi. Tuan-tuan perhatikan, Nabi Yusuf menggunakan kalimah amma ahadukuma. Ada pun salah seorang daripada kamu. Kenapa Nabi Yusuf menggunakan perkataan ni, tuan-tuan? Kenapa Nabi Yusuf kata amma ahadukuma? Ada pun salah seorang daripada kamu berdua. Antara sebabnya, tuan-tuan, Nabi Yusuf tak kata kamu yang bekerja sebagai pelayan minuman, kamu selamat. Kamu sebagai pelayan makanan, kamu disalib. Tak. Nabi Yusuf tak guna perkataan tu. Nabi Yusuf kata apa? Salah seorang daripada kamu. Nabi menggunakan perkataan umum. Sebab apa? Tak nak menduka citakan sahabat dia. Bagi kita tak salah, tuan-tuan. Sebab kita sedang mentakwil. Kita sedang takwil ni. Contohlah, ada orang tanya kita. Kita just bagi tahulah. Awak macam ni kan? Awak macam ni kan? Tapi teknik yang Nabi Yusuf guna, bila dalam keadaan dia tahu perkataan ini akan menyedihkan seseorang kerana dia akan dijatuhkan hukuman mati melalui takwil mimpi ni, maka dia kata apa? Salah seorang daripada kamu, dia akan memberi minuman kepada raja, dan salah seorang daripada kamu nanti, dia akan dihukum salib oleh raja. Jadi, dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama iaitu kemungkinan masing-masing rasa 50-50. Selamat ke tak selamat? Selamat ke tak selamat? 50-50. Manakala kemungkinan yang satu lagi pula adalah kemungkinan yang mana yang pelayan minuman tahu dia akan selamat, manakala seorang lagi pelayan makanan dia tahu dia akan disalibkan. Itu kemungkinan. Jadi perkataan tu adalah untuk tak membuatkan seseorang tu jadi lebih duka cita. Saya suka perkataan ni, tuan-tuan, sebab kalau tuan-tuan tengok, kalau kita mengkaji sirah Nabi SAW, sepanjang Nabi berperang, tuan-tuan, sepanjang Nabi SAW berperang, yang saya baca lah, setahu saya lah, saya minta maaf kalau saya tersalah, tapi dari sudut pemerhatian saya, selepas peperangan Nabi tidak melakukan postmortem. Setiap kali lepas peperangan, Nabi ni sepanjang hayat Nabi ni, yang Nabi sertai peperangan hanya belasan peperangan. Tapi kalau situasi peperangan yang berlaku sepanjang hayat Nabi, dia cecah sekitar dalam 83 ke 84 perang. Banyaklah. Tapi setiap kali perang, Nabi tak pernah melakukan postmortem. Yang itu setahu saya. Yang saya membaca pemerhatian saya daripada hadis-hadis Nabi, daripada sirah, Nabi tak lakukan postmortem. Adakah kita salah buat postmortem? Tak salah, tuan-tuan. Tak salah. Tuan-tuan teruskan. Kalau buat program, buat event, nak buat postmortem, silakan. Tapi, kita dapat belajar satu perkara. Kenapa Nabi tak buat postmortem zaman tu? Adalah kerana Nabi tak nak menyalahkan sesiapa. Ini cara Nabi berkomunikasi. Nabi tak nak menyalahkan sesiapa. Sebab, sebelum peperangan, apa-apa keputusan adalah keputusan bersama. Dalam peristiwa Badar, dalam peristiwa Uhud, Nabi bincang. Nabi kumpulkan sahabat, kita buat musyawarah. Dan selepas itu, apa-apa keputusan kita kena terima. Sebab ia adalah keputusan bersama. Tapi kalau postmortem, kemungkinan kita akan menyalahkan. Ini kamu punya pandangan lah ni. Macam Uhud kan, sahabat-sahabat Nabi yang lain, yang muda minta perang luar kota. Sahabat yang lain dan Nabi sendiri nak berperang dalam kota. Tapi akhirnya ramai yang syahid. Nabi tak kata kamu salah. Kamulah yang suruh saya keluar. Tak ada. Sebab apa? Sebab Nabi tak nak menyalahkan. Jadi, samalah dalam kisah ni juga, iaitu Nabi Yusuf tak nak menduka citakan sesiapa. Sebab itu dia jawab secara umum saja. Ada nanti yang akan beri minum kepada raja. Artinya dia akan selamat, kembali bekerja seperti biasa. Wa ammal akhar, manakala sebahagian yang lain pula, seorang lagi, fayuslabu fataqullut tayr, maka dia akan disalibkan dan kepalanya akan dimakan oleh burung. Burung akan makan daripada kepalanya. Maksudnya dah jadi mayat, dah jadi bangkai, burung akan makan daripada kepalanya. Lalu Nabi Yusuf berkata, qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan, dan telah selesailah dan telah ditetapkanlah apa yang telah kamu nyatakan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan apa yang dia tetapkan. Apa yang kamu tanya, inilah ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Baik, selesai Maka takwil ini selesai.
Okey, Nabi Yusuf pun dah selesai mentakwilkan mimpi dua orang sahabat dia. Okey, kemudian Nabi Yusuf kata lagi, waqala, dan berkatalah Yusuf, lilladzi dhanna annahu najim minhuma. Okey, kata Nabi Yusuf alaihissalam, berkatalah Yusuf kepada orang yang akan dipercayai terselamat di antara mereka berdua. Maksudnya pelayan minuman tu, dia tahulah saya yang mimpi memberi minuman kepada raja, mungkin saya lah yang akan selamat. Maka Nabi Yusuf dapatkan dia, dan Nabi Yusuf pun kata, okey, sebab itu digunakan kat sini annahu najin. Sesungguhnya dia ni adalah orang yang berjaya daripada mereka berdua. Salah seorang tu akan selamatlah. Yusuf kata apa? Uzkurni inda rabbik. Uzkurni, sebut tentang aku ni. Cerita tentang aku ni di sisi Tuhan kau nanti. Maksudnya kau keluar daripada penjara nanti, dah bersama dengan raja, kau cerita pasal aku ni. Okey, cerita pasal aku. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimah uzkurni inda rabbik, iaitu dialog Nabi Yusuf ni. Sebutkan cerita tentang aku kepada raja kau, tuan kau. Baik, perkataan ni tuan-tuan ada 5 maksud. Okey, perkataan ini ada 5 maksud. Sebelum tu saya nak tanya, okey ke? Live saya okey ke? Boleh ikuti insya-Allah Okey. Dekat sini tuan-tuan ada 5 maksud. Kalimah uzkurni inda rabbik. Sebutkan tentangku kepada raja kau. Kepada tuan kau. Apa dia? Yang pertama, iaitu bercerita kepada raja nanti, bila kau keluar dah selamat nanti, bagi tahu yang mana Menteri Al-Aziz, Menteri Mesir itu telah memenjarakan aku tanpa perbicaraan. Maksudnya aku ni dizalimi, bagi tahu. Sebab kita dah duduk dalam penjara ni bertahun dah ni. Kita dah kenal hati budi masing-masing. Jadi tolong bagi tahu kepada raja yang mana dia telah dipenjarakan tanpa sebab, tanpa perbicaraan. Aku telah dizalimi. Okey, selesai. Okey? Baik. Hilang. Okey, jadinya yang pertama, kerana Nabi Yusuf minta bagi tahu kepada kawan dia ni, banduan ni, supaya maklumkan kepada raja, dia ni telah dizalimi, dipenjarakan tanpa perbicaraan. Itu pertama. Yang kedua adalah untuk, kenapa Nabi Yusuf nak bagi tahu tentang dia? Sebab Nabi Yusuf dalam keadaan dia tak tahu tempohnya sampai bila. Yang ni tuan-tuan ingat tak? Kita dah bincang pada ayat yang ke-35 sebelum ni. Yang mana la yasjununnahu hatta hin. Maka Yusuf dipenjarakan hatta hin, sampai satu tempoh yang tak ditetapkan. Sampai bila tak tahu. Sampailah siapa yang rasa nak lepas-lepaslah. Kalau tidak, duduk dalam penjara. Jadi Nabi Yusuf suruh cerita ni supaya dia ni keluar, sebab dia tak tahu, dia tak ada tempoh. Kalau 2 tahun mungkin dia boleh tunggu, boleh sabar. Sekarang ni tanpa tempoh. Hatta hin, tanpa tempoh. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, sebab Nabi Yusuf risau kalau dia ni, dirinya ataupun kesnya telah dilupakan. Maksudnya kalau raja tahu, mungkin raja dah terlupa dah. Jadi dia nak recall balik lah. Cerita aku kepada raja ni supaya raja ingat aku. Mungkin raja terlupa kot. Aku ni dah tak ada apa-apa masalah dah. Dah bertahun-tahun dalam penjara, mungkin dengan cerita balik, mungkin raja akan bebaskan sebab tak membawa apa-apa masalah pun. Okay? Jadi itu antara sebab dia. Yang keempat, kemungkinan Nabi Yusuf berkata macam tu, uzkurni inda rabbik, bagi tahu pada Tuhan kau, raja kau nanti, adalah kerana mungkin raja tak tahu. Sebab yang buat keputusan ni adalah Menteri Mesir. Al-Aziz Mesir ni yang buat keputusan. Jadi raja tak tahu. Jadi kemungkinan dengan bagi tahu kepada raja, raja bantu Nabi Yusuf AS. Dan yang kelimanya tuan-tuan, adalah mungkin raja tahu, tapi yang raja dengar adalah cerita yang tidak benar. Sebab mungkin Menteri Al-Aziz akan bagi tahu pada raja dengan laporan palsu, laporan yang tidak benar. Jadi biarlah yang cerita tu nanti adalah daripada mulut kawan dia. Sebab kawan dia yang kenal dia, hidup, makan, tidur dalam penjara sama-sama,
mungkin dia akan lebih jujurlah bagi tahu kepada raja. Sebab itu Nabi Yusuf minta uzkurni inda rabbik. Cerita tentang aku ni kepada raja kau, kepada tuan kau. Okey. Baik. Kenapa Nabi Yusuf minta kepada kawan yang berjaya ni? Kenapa Nabi Yusuf minta kepada kawan yang berjaya ni, tuan-tuan? Kita jangan kata sebab ada yang menuduh seolah-olahnya Nabi Yusuf ni dia bergantung kepada manusia. Dia tak bergantung kepada Allah Ta'ala. Mintalah pada Allah. Kenapa tak minta pada manusia? Baik. Ada sebab kenapa Nabi Yusuf minta kawannya ini kita kata bagi tahu kepada raja. Yang pertama, kerana kawannya ini adalah pelayan yang dipercayai oleh raja. Sebab dia jaga makan minum raja kan. Dia dipercayai. Jadi mudah-mudahan dia ada tempat di hati raja. Mudah-mudahan raja dengar cakap dia. Raja percaya apa yang dia cakap. Itu pertama. Okay, ini sebut dalam tafsir, tuan-tuan. Ini sebut dari sudut tafsir. Yang kedua adalah kerana pelayan ini, kawan dia ni adalah yang paling rapat dan paling dekat dengan raja. Paling rapat dan paling dekat dengan raja. Okey, selalu jumpa raja, mungkin boleh cakap berulang-ulang lah. Yang ketiga, iaitu kerana Allah Ta'ala nak ajarkan kepada kita di sini adanya konsep merancang, berusaha dan tawakal. Maksudnya kejayaan itu sebelum tawakal perlu kita rancang, plan, kemudian kita duit dan akhirnya kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu adalah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kisah ini. Dan pengajaran pada Nabi SAW, apa situasi yang kamu sukar nanti ya Rasulullah, kamu kena rancang, plan dan kamu kena usaha dan akhirnya kamu tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam peristiwa hijrah Nabi tak serah bulat-bulat. Kan? Nabi usaha merancang, buat macam ni, keluar waktu malam, plan macam ni dengan Abu Bakar, sampailah Nabi berjaya sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah. Sedangkan perjalanan itu perintah. Kamu hijrah ya Rasulullah, Allah benarkan, izinkan Nabi berhijrah. Itu perintah. Boleh je Nabi keluar sebab kabel kuat ni. Tak ada siapa boleh mudaratkan saya sebab Allah perintah. Tapi Nabi plan dan Nabi buat dan akhirnya Nabi tawakal. Dan ini adalah pengajaran yang kita kena belajar daripada kisah Nabi Yusuf AS. Okey, betul. Hari ini penjara yang tidak bertempoh tanpa perbicaraan iaitu penjara Guantanamo. Betul. Penjara terbuka. Okey, tak ada tempoh. Masuk tak ada tempoh. Itu satu kezaliman tanpa perbicaraan dan tidak ada had. Okey, kemudian sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kalimah ni. Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih. Maka syaitan telah melupakannya. Maka syaitan telah melupakannya. Siapanya dekat sini? Adalah banduan yang telah keluar daripada penjara tu. Sahabat Nabi Yusuf AS. Dia dah keluar daripada penjara. Maka dia ni terlupa. Macam mana terlupa? Allah kata syaitanlah telah melupakannya daripada mengingatkan ataupun menyebutkan tentang Nabi Yusuf ni kepada raja dia. Okay, syaitan ni telah melupakan. Okey, kalau dalam hadis Nabi, okey, soalan. So bolehlah guna connection kabel untuk menjalankan plan ke Ustaz? Ya, jawapannya boleh, sangat boleh. Sangat boleh. Okey, sangat boleh. Kita bukan tidak amanah tapi kita menggunakan kita punya connection kan, connection kita punya ukhuwah kita memudahkan. Nabi Yusuf sendiri guna. Ibu-ibu, tuan-tuan sendiri boleh tengok. Nabi Yusuf tahu ni kabel ni sebab dia paling dekat dengan raja. Pelayan ni paling dekat, paling rapat dengan raja, dipercayai. Maka tolonglah saya. Tak salah kan? Tak salah. Yang salahnya guna kabel kita tak layak tapi minta dapat kerja. Itu salah. Okey, sebab ada orang yang lebih layak teraniaya. Okey, sekarang ni tak dianiaya siapa-siapa, kita nak memudahkan cara sahaja. Jadi benda tu tak salah. Okey, baik. Sekarang ni Allah menggunakan kalimah fa ansahu syaitanu dzikra rabbih. Syaitan telah melupakan telah melupakan banduan yang selamat itu daripada menyebut tentang Yusuf kepada raja dia. Baik. Syaitan dekat sini tuan-tuan, syaitan dekat sini banyaklah
kita boleh kata memang syaitan lah, syaitan yang sebenar. Ya, syaitan dekat sini maknanya syaitan. Tapi syaitan dekat sini dalam bahasa hadis tuan-tuan, dia bermaksud lebih umum. Okay, kalau tuan-tuan baca dalam hadis Nabi, Nabi kata apa? Bangun daripada tidur, iaitu masukkan air ke dalam hidung kamu kan, bersihkan. Maksudnya kalau kita bangun tidur tuan-tuan, selain kita berus gigi, kita kena cuci hidung kita ni, masukkan air dan hembus. Kenapa? Sebab Nabi kata apa? Ada syaitan daripada hidung kamu. Ada syaitan yang keluar daripada hidung kamu ni. Betul ke syaitan duduk kat hidung? Tak. Yang ada dekat hidung tu adalah penyakit. Tapi disebut dengan kalimat syaitan. Maksudnya syaitan ni maksud dia lebih luas. Dia tak semestinya syaitan yang zahir. Tapi boleh jadi dia membentuk seperti majazi. Dia bukan hakiki, dia majaz. Bentuk penyakit, keburukan, kejahatan, dinamakan sebagai syaitan. Jadi syaitan dekat sini kemungkinan syaitan yang sebenar lah, hakiki. Tapi boleh jadi juga syaitan dekat sini adalah syaitan yang merujuk kepada mungkin pelayan ni dia dah keluar daripada penjara, dia dah dapat tempat di hati raja dan dia selamat mungkin kerana kelalaian dia, kemewahan dia berada dalam penjara. Dia dah selamat dah. Mungkin sebab itu dia terlupa tentang Nabi Yusuf AS. Okay. Kelalaian dia, kelekaan dia menyebabkan dia terlupa tentang Nabi Yusuf AS. Okay. Jadi kalimah syaitan ni maksudnya lebih luas. Okay. Baik. Sekarang hikmahnya tuan-tuan. Hikmahnya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan pelayan tadi ni lupa tentang Nabi Yusuf AS? Okay. Kenapa Allah Ta'ala lupakan pelayan ini tentang Nabi Yusuf AS? Kan boleh Allah Ta'ala datangkan ingatan, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi Allah Ta'ala lupakan. Kenapa Allah lupakan tuan-tuan? Di sini disebutkan ada 3 hikmah. Ada 3 hikmah. Kalau tuan-tuan boleh buat nota. Ada 3 hikmah. Hikmah yang pertama iaitu Allah tidak menginginkan, Allah tak menginginkan Nabi Yusuf ini dikeluarkan kerana pengampunan raja. Allah tak nak menginginkan. Okay, Allah tak menginginkan Nabi Yusuf ni keluar daripada penjara adalah kerana pengampunan raja. Sebab dia akan menghilangkan izzah seorang Rasul. Sebab Allah nak tunjukkan Nabi Yusuf ni selamat ke tak selamat ke, dia duduk di bawah kekuasaan Allah. Okay, bukan daripada pertolongan mana-mana makhluk. Samalah cerita yang kita pernah sebut sebelum ni. Kenapa Allah wafatkan kenapa Allah Ta'ala wafatkan Abu Talib dan Allah Ta'ala wafatkan Khadijah ni dalam tempoh yang dekat. Kata Dr. Said Ramadan Al-Buti, sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita iaitu agama Islam ni tersebar adalah kerana ia datang daripada bantuan Allah. Bukan datang daripada bantuan tokoh-tokoh ini. Bukan. Okay, dia datang daripada bantuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, itu maksud yang kita boleh nampak. Kalau tidak orang akan tuduhlah, bolehlah Muhammad berjaya sebab ada duit, bantuan daripada Khadijah. Bolehlah Muhammad berjaya sebab ada bantuan kuasa daripada Abu Talib. Allah tak izinkan. Allah nak bagi tahu Islam berjaya adalah kerana bantuan pertolongan Allah, bukan daripada makhluk. Jadi macam inilah juga Allah tak nak Nabi Yusuf keluar atas kerana pengampunan raja. Tak. Allah tak mengizinkan. Allah nak bagi tahu Allah yang mengeluarkan Yusuf, bukan raja ataupun mana-mana makhluk. Okay, itu pertama. Yang kedua, hikmahnya, kalau Nabi Yusuf dapat pengampunan dan keluar daripada raja, itu seolah-olahnya menampakkan yang salah adalah Nabi Yusuf. Sebab Nabi Yusuf dapat pengampunan. Apa maksud pengampunan? Maksudnya dia buat kesalahan dan dia dapat pengampunan. Jadi Allah nak bagi tahu yang mana Nabi Yusuf tak pernah buat salah. Sebab dia Rasul, dia Nabi, dia adalah maksum. Dia tak pernah buat salah dan dia tak memerlukan pengampunan daripada raja ataupun makhluk yang lain untuk dia selamat keluar daripada penjara. Tak perlu. Yang ketiga pula adalah kerana Allah berkehendak kemuliaan kepada Nabi Yusuf AS. Okay? Yang mana Allah berkehendak Nabi Yusuf ni kesnya dibuka semula failnya, dibicarakan semula dan dibebaskan dengan cara macam mana? Iaitu
Zulaikha dan juga saksi itu sendiri mengakui yang mana mereka salah. Ini kita akan jumpa nanti lepas ni cerita dia. Mereka sendiri mengakui yang mana mereka salah. Okey, mereka mengakui, ya saya salah. Kes tu dibuka dan mereka mengaku salah dan Nabi Yusuf keluar bukan kerana pengampunan, tapi dia keluar dalam keadaan dia dimuliakan dan dia diakui tak melakukan kesalahan ataupun kejahatan yang menyebabkan dia dipenjarakan. Itu antaralah hikmah. Okey, 3 hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala melupakan sahabat Nabi Yusuf ni, pelayan ini, daripada menyebutkan tentang Nabi Yusuf kepada raja tersebut. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan, asbab kerana terlupa ni, maka Allah kata apa? Falabitha fis sijni bid'a sinin. Falabitha, dan dengan sebab itu merengkutlah ataupun tinggallah Nabi Yusuf alaihissalam fi sijni, di dalam penjara, bid'a sinin, dalam tempoh beberapa tahun. Okey, kalimah bid'a sinin, ni kalimah ni menarik. Okey, bid'a sinin ni saya tak pasti kalau dalam bahasa Inggeris. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalimah bid'a ni iaitu bilangan beberapa. Kalau bahasa Inggeris mungkin a few kan. Kita ada istilah dalam bahasa Inggeris birth kan. 2, a few, several, itu beberapa. Mungkin ada maksud berbeza-beza. Okay, yang saya boleh belajar dengan tuan-tuan. Tetapi kalimah bid'a, dia memberi maksud bilangan beberapa itu spesifik. 3 ke 9 tahun. Bila kata bid'a sinin, dia memberi maksud bilangan 3 ke 9 tahun. Kenapa kita boleh detect beberapa tahun ni adalah merujuk kepada 3 ke 9? Sebab di sini digunakan kalimah sinin. Sinin. Ini dari sudut dalam bahasa Arab tuan-tuan, dia ada adat wal ma'dud. Ada bab bilangan Nahwu saraf ni dia ada bab bilangan. Kalau bilangan 1 dia ada teknik dia. Bilangan 2 mufrad, jamak, kemudian musanna, dia ada teknik-teknik dia. Bilangan 3 dan lebih sebut bilangan, maka perkataan hujung dia mesti dalam bentuk jamak. Macam itulah. Kalau bilangan 2, dia mesti 2 dan 2, musanna dan musanna. Mufrad. Tapi kalau jamak, perkataan 3 ke 9, dia punya hujung dia punya itu mesti kena dalam bentuk jamak. Jadi kalimah sinin, dia datang daripada kalimah sana, setahun. Sinin, tahun-tahun. Banyaklah, plural. Jadi kalimah bid'a ni beberapa, dia merujuk kepada 3 ke 9 tahun. Tak disebutkan secara detail. Okay, tak disebutkan secara detail. Okay, cuma kita boleh bayangkanlah tuan-tuan. Sudahlah tidak ada tempoh, tetapi Allah kata asbab kerana terlupa itu, maka Yusuf diteruskan lagi hukuman dia, iaitu dalam beberapa tahun lagi. Kita nampak dekat sini tuan-tuan satu penganiayaan lagi lah. Aduh, kerana dia terlupa, maka Nabi Yusuf ni terus dipenjara lagi. Kita rasa hukuman. Tetapi di sini menjadi satu jawapan kepada kesabaran Nabi Yusuf AS. Sebab Allah menjanjikan tempoh. 3 sampai 9, dia takkan lebih. Berarti lepas tempoh tu Yusuf akan dibebaskan. Okay. Kalau kita lah tuan-tuan, saya tak kisah berapa tahun, tapi saya nak tahu sampai bila. Sebab tempoh tu maksudnya kita dah lega dah. Contoh kita nak hantar satu dokumen kan. Bila saya boleh dapat tahu keputusan saya punya submission ni? Saya tak boleh bagi tahu puan, melainkan sampai 25,000 bulan. Okey, tak apa. Saya tunggu 25,000 bulan. Nampak? Memanglah menunggu tu satu penyiksaan. Okey, memanglah kita tahu 25 tahun Okey, kita tahu yang penantian itu adalah satu penyiksaan. Ya, kita tahu. Tapi kita tak nafikan bila kita tahu sekian tempoh tu, okay, tak apalah, saya tunggu. Sebab lepas itu kita tahu kita akan dapat keputusan. Okey, yang itulah yang dimaksudkan pada ayat ini. Nampak macam satu penambahan lagi hukuman, tapi sebenarnya memberi jawapan dan kelegaan kepada Nabi Yusuf AS. Okey, kemudian tuan-tuan, selesai ayat ini. Ayat 42 selesai. Alhamdulillah. Okey, ada soalan dulu ke?
Okey, ada soalan. Baik, terima kasih. Terima kasih Puan Shima. Okey. Okey, ada nota kat sini. Alhamdulillah. Okey, baik. Kita tengok pada ayat yang ke-43. Pada ayat 43 Allah menyebutkan waqalal malik, dan telah berkatalah raja Mesir. Okey, kalimah malik ni tuan-tuan, yang inilah kita nak bincang tu. Siapa bangsa Mesir ni? Dan siapa raja Mesir ni? Okey, kat sinilah kita boleh detect. Okey. Betul lah Puan Shima kata, tak boleh juga nak kata sebab ni bukan zaman Firaun kan? Sebab Allah gunakan kalimah malik. Okey. Kalimah malik dekat sini, malik ni adalah penggunaan standard untuk mereka yang berbangsa Arab. Kebiasaan macam tu. Dia akan guna kalimah al-malik. Okay, macam kita lah. Raja-raja kita akan menggunakan kalimah sultan. Maksud kita tahu raja itu mesti beragama Islam. Dan itu standard. Pergilah mana-mana negara sekalipun nanti. Contohlah empire Tanah Melayu ni makin membesar, luas. Pergi ke, contohlah kalau kita berada di zaman dahulu, jajahan kita makin luas. Dia duduk dekat Australia sekalipun, dia akan dikenali dengan nama Sultan. Okay, nama Sultan. Sebab dia akan memberi image. Maksudnya orang itu berbangsa mana, asal daripada mana, agama mana. Dia akan dapat detect lah, dapat trace kat situ. Okay, sebab title tak berubah. Okay, jadi kalimah malik dekat sini tuan-tuan, memberikan kepada kita gambaran yang mana ahli sejarah menyebutkan Nabi Yusuf dia tak hidup sezaman dengan Firaun. Okay, ini kita maklumlah sebab Firaun dia hidup pada zaman Nabi Musa AS. Ramses II tu yang dikaji oleh para sejarawan, itulah Firaun yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dia ada Tutankhamun lah, macam-macam lah nama-nama yang lain kan. Tapi yang Ramses II tu lah yang disebutkan. Kalau tengok sejarahnya, tengok keadaannya, gambaran dan sebagainya, mereka kata Ramses II lah Firaun yang disebut dalam Quran. Apa beza Raja Mesir dengan Firaun Mesir? Baik, Al-Malik dekat sini merujukkan kepada kita raja ini dikenali sebagai Raja Hyksos. Hyksos. H-A-K-S-U-S. Yang ni tuan-tuan, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah boleh buat sedikit kajian lah. Raja ni dikenali dengan nama Raja Hyksos. Dan raja ini adalah raja yang berketurunan Arab. Disebut Arab Amalik. Raja Arab berbangsa Raja Arab Amalik. Sebab itu sebelum ni bila Zulaika dan juga Al-Aziz Mesir nampak terkantoi istilah kita kan, yang mana dia cuba nak menggoda Nabi Yusuf, apa pesan Al-Aziz? Dia kata bertaubatlah wahai isteriku kan, taubatlah kepada Allah Ta'ala. Dia menggunakan perkataan-perkataan agama. Kamu ni indahlah seperti mana para malaikat. Okay? Dia menggunakan kalimah-kalimah yang sama macam orang Arab. Sebab rupa-rupanya mereka ni berketurunan Amalik. Amalik ni apa? Amalik ni adalah keturunan berbangsa Arab. Berbangsa Arab kuno. Amalik ni yang saya punya sedikit pemerhatian, kalau saya salah, okay, ini bukan bidang saya, okay, cuma kita buat sedikit bacaan. Amalik ni merupakan kita kata bangsa Arab yang awal. Dan dia adalah keturunan Nabi Nuh AS. Kita tahu Nabi Nuh ni bila dia naik bahtera, yang terselamat ada beberapa orang, 80 orang lebih. Daripada itu pecahlah jadi bangsa-bangsa sampai ke hari ini. Jadi bangsa Arab ni dia datang daripada keturunan Amalik, iaitu Amalik bin Lawis bin Sam bin Nuh AS. Amalik bin Lawis bin Sam bin Nuh AS. Daripada Amalik ni dia akan pecah kepada dua kabilah. Dipecah daripada dia. Ini bangsa Arab. Satu disebut sebagai bangsa Jurhum Awal. Jurhum Awal ni iaitu bangsa Arab yang paling awal. Bangsa Arab yang ada kaum Ad dan juga kaum Thamud. Kaum Nabi Hud dan kaum Nabi Saleh AS. Itu bangsa awal. Manakala ada Jurhum Thani, yang ini adalah keturunan daripada Nabi Ismail AS. Okay, jadi siapa Malik dekat sini? Raja dekat sini, inilah Malik daripada keturunan Amalik. Amalik iaitu berbangsa Arab. Sebab itu perkataan-perkataan dia, Tuhan dia kita boleh kata mengikut syariat Nabi Nuh AS. Bukan ikut syariat. Dia meneruskan agama yang disembah oleh pengikut Nabi Nuh AS. Menyembah berhala. Sebab itu ayat sebelum tu Allah dah kata dah. Yusuf pun dah kata dah. Tuhan kamu ni Tuhan yang kamu reka-reka. Bapa kamu, moyang kamu dulu yang menamakannya. Okay, itulah jawapannya tuan-tuan. Okay, saya sangat berterima kasih dengan Puan Shima. Bila Puan Shima
tanya minggu lalu tu, saya pun rasa terfikir nak mencari. Okay, mencari. Dan akhirnya Alhamdulillah, dan saya minta maaf kalau ada kekurangan dan kalau ada kesilapan juga, minta perbetulkan insya-Allah. Okay, baik. Selepas zaman ni tuan-tuan, hasil pembacaan saya, Raja Malik ni, dia banyaklah raja-rajanya dan mereka semua digelar dengan nama Al-Malik dan memerintah di Mesir. Mereka ni datang daripada utara Arab, utara Arab, iaitu sekitar lokasi dia, tanah jajahan dia adalah bermula daripada Syam. Okay, zaman dulu tak ada Syam lah, cuma daripada daerah-daerah itu. Dan mereka ni juga adalah raja-raja yang pernah bertemu dengan moyang Nabi Yusuf AS. Siapa? Iaitu Nabi Ibrahim AS. Kan Nabi Ibrahim pernah bawa Siti Sarah ke Mesir dan Siti Sarah ni pernah dirampas oleh Raja Amalik, satu raja di Mesir ni yang dia ni suka ambil isteri-isteri orang dari satu penyakit, tuan-tuan. Dia tak nak kahwin dengan anak-anak gadis, tapi dia nak isteri-isteri orang. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, ini bukan isteriku, tetapi ini adalah adik perempuanku. Kan, ini cerita yang masyhur, tuan-tuan. Okey. Inilah keturunan dia, raja ni. Okey, baik. Dan raja ni, dia Amalik ni, keturunan dia ni, dia memerintah hampir 2 kurun, 2 abad, sekitar dalam 200 tahun. Sehinggalah datang satu kabilah, iaitu kabilah Al-Kibti. Ini kabilah Mesir lah, kabilah Al-Kibti. Kabilah inilah yang dipimpin oleh Fir'aun. Gelaran kepada raja orang Mesir ni namanya Fir'aun. Daripada bangsa dia, bangsa Al-Kibti. Okay. Dia inilah yang sampai dan dia telah menjatuhkan kerajaan Amalik. Lepas tu datanglah agama baru bagi orang Mesir, iaitu menyembah Tuhannya. Dan datanglah Nabi Musa AS membawa keluar Bani Israel keluar daripada bumi Mesir. Itu ceritalah di balik nama Al-Malik ni. Kenapa Allah guna kalimah Al-Malik. Okey, baik. Sekarang raja kata, sekarang ni kita dah masuk ke scene yang baru, babak yang baru, tuan-tuan. Kalau kita tengok antara 42 dengan 43 ni, dia ada breaker lah. Kalau orang-orang media ni dia panggil breaker. Okey. Okey, kita panggil breaker. Breaker ni maksudnya macam mana? Pemisah lah. Pemisah. Satu cerita ke satu cerita. Tapi dia duduk dalam scene yang sama. Nanti dia akan connection. Okey, baik. Macam mana? Iaitu raja ni cerita dalam waktu yang sama, di situasi yang lain, raja kata apa? Inni ara sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhar yabisat. Ya ayyuhal mala' aftuni fi ru'ya in kuntum li ru'ya ta'burun. Kata Allah Subhanahu wa taala. Okay. Kata Allah Subhanahu wa taala, inni ara, sesungguhnya aku telah melihat sab'a baqaratin siman, ada 7 ekor lembu yang gemuk. Okey, tuan-tuan, sini saya tunjukkan. Tadi ayat ni kan, tuan-tuan, bid'a sinin, beberapa tahun. Saya kata kenapa kita boleh tahu 3 ke 9 tahun? Sebab kalimah sinin ini adalah kalimah plural, jamak. Tuan-tuan tengok dalam bahasa Arab, bila disebut 7, sab'a, ni adat namanya, bilangan, dan ni makdud dia. 7 ni, maka dia punya lembu tu dia tak sebut sebagai baqarah dalam bentuk singular, tapi dia akan gunakan dalam bentuk plural ataupun jamak. Kalau sini baqarah, dia akan jadi seperti jamak muannas salim. Nampak Ini contohlah, salah satu contoh. Okay, satu contoh. 7 lembu-lembu. Dia tak kata 7 lembu, 7 lembu-lembu. Sebab itu para ulama tafsir kata apa? Bilangan dia 3 ke 9 tahun. Sebab kalimah 2 ni memberi isyarat. Okey, saya minta maaf tuan-tuan, ini sekadar penambahan je maklumat. Okey. Sekarang ni Allah kata apa? Raja mimpi dia nampak ada 7 lembu yang siman. Siman ni gemuk. Siman gemuk, lembu yang gemuk-gemuk. Ya'kuluhunna sab'un ijaf, yang dimakan oleh 7 ijaf, oleh 7 lembu yang kurus. Okey. Ada 7 lembu yang gemuk dimakan oleh 7 lembu yang kurus. Jadi benda ni jadi khairan lah kepada raja. Sebab logiknya 7 lembu gemuk makan 7 lembu kurus. Sekarang ni lembu kurus yang makan lembu gemuk. Okey. Wa sab'a sumbulatin khudr
wa ukhra yabisat. Dan aku melihat ada 7 anggur hijau. Okay. 7 sumbulatin, anggur-anggur khudur, iaitu yang berwarna hijau. Wa ukhra yabisat, dan 7 tangkai lagi bisat, iaitu kering. Wa ukhra, dan 7 lagi tu kering. Ada 7 anggur hijau, maksudnya subur lah, sihat, elok je. 7 lagi tu kering. Kemudian raja pun bertanya, ya ayyuhal malak, wahai menteri-menteri. Okey, kalimah malak ni tuan-tuan, malak ni adalah orang yang menjalankan tugas raja. Okey, raja ni dia macam boneka lah untuk zaman tu. Okey. Dia menjalankan tugas raja, dia kira bawah raja, bekerja, tapi dia ni mulia daripada kalangan orang marhain. Okey, kita kata menteri-menteri. Tapi kalimah malak ni, para ulama tafsir kata apa? Dia merujuk kepada menteri-menteri yang menjalankan tugas, termasuklah ahli sihir dan termasuklah cendekiawan-cendekiawan yang hidup di dalam istana. Ini malak ni lah. Jadi raja tanya, aftuni, fatwakan. Aftuni, fatwakan. Kalimah fatwa, fatwakan. Aftuni fi ru'yaya, fatwakan, takbirkan, takwilkan mimpiku ini. In kuntum liru'ya, in kuntum, sekiranya kamu adalah orang yang ta'burun, adalah orang yang mampu mentafsirkan mimpi. Okey, baik. Kalimah ta'burun tuan-tuan, okey. Kalimah ta'burun ni dia datang daripada kalimah ubur. Ain, ba, waw, ra. Ubur. Kalimah ubur. Ubur ni, okey, ubur ni menariklah. Okey, ubur ni dia jadi menarik sebab raja ni nak bayangkan, mimpi yang aku mimpi ni, dia mimpi, tapi dia adalah realiti. Dia tak hanya kata ahlam, kalau tuan-tuan perasan. Okay. Mimpi dalam bahasa Arab disebut ahlam, ni bawah ni, ahlam. Ahlam ni mimpi tuan-tuan Tapi mimpi yang kita kata mainan tidur lah. Ahlam tu macam yang kita mimpi selalu tuan-tuan, itu namanya ahlam, dia panggil ahlam. Tapi kalau ta'burun, dia adalah mimpi yang akan jadi realiti. Dia isyarat. Mimpi yang akan jadi realiti. Dia akan jadi isyarat yang mana benda tu mesti akan berlaku. Jadi raja ni, dia kata pada dia punya menteri-menteri dia, ahli-ahli sihir dia, pentakwil-pentakwil mimpi dia, cendekiawan-cendekiawan dia kata apa? Kamu kena takwilkan juga sebab mimpi ni adalah mimpi realiti. Subhanallah. Ini antara lah Okey, baik. Boleh tuan-tuan? Boleh? Saya punya ni tak bergerak lah. Saya nak tengok ada tak yang message, komen. Alright. Okay, betul tu. Okay. Okay, baik. Sekarang tuan-tuan perhatikan. Bila raja cakap macam tu tuan-tuan, apa jawapan daripada menteri dia yang malak-malak ni? Malak ni maksudnya menteri-menteri dia lah, orang-orang kanan raja ni. Qalu, mereka semua jawab. Atghathu ahlam. Atghathu ahlam. Ini adalah mimpi yang bercampur aduk. Kalimah ni baik tuan-tuan. Kalimah ni bagus bahasa Arab ni. Kaya bahasa Arab ni. Okey. Pertama, kalimah ahlam ni maksudnya mainan tidur lah. Dia bukan mimpi yang realiti. Raja kata ta'burun kan tadi. Okey. Maksudnya ni mimpi yang realiti ni. Tapi raja kata, dia punya cendekiawan kata apa? Ini adalah mimpi yang ahlam. Ni mimpi mainan tidur lah. Ini mainan tidur. Jangan risaulah raja. Tetapi dia menggunakan kalimah atghath. Atghath. Kalau kita, tuan-tuan, raja kata, contohlah kita ni pentakwil mimpi. Saya Pak Belalang tuan-tuan. Kan duk pentakwil mimpi raja kan. Bila Pak Belalang kata pada raja kata saya mimpi ni bla 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 bla, Pak Belalang kata, itu mainan tidur je raja. Apa rasa raja? Awak ni macam tak hormati saya. Saya dah kata ini adalah mimpi realiti. Sampai awak kata ni mainan tidur. Awak ni macam tak ambil berat dengan apa yang saya rasa. Kan? Tetapi pendeta-pendeta ni dia gunakan ayat yang lebih baik sikit. Dia kata ni bukan sekadar ahlam je. Tapi dia kata atghathu ahlam.
Adghathu ahlam. Iaitu mainan tidur yang bercampur aduk. Apa yang bercampur aduk ni? Adghas ni, dia bercampur aduk di antara perkara yang betul, mimpi yang betul dengan mimpi yang batil. Ini bercampur aduk di antara mimpi yang benar dan mimpi yang batil. Itu maksudnya mimpi yang bercampur aduk tu. Yang batil ataupun yang benar tu dia bercampur-campur. Okey, cuma tuan-tuan, kalimah adghas ni dia datang daripada kalimah doghsu. Okey, dia datang daripada kalimah doghsu. Doghsu ni apa tuan-tuan? Doghsu ni artinya ranting-ranting pokok dan juga kayu api. Okey, doghsu ni, adghas ni dia jamak, dia kalimah plural. Dia adalah perkataan datang daripada kalimah doghsu. Dot, ghain, tha, yang memberi maksud ranting pokok ataupun longgokan kayu. Okey. Itu bahasalah tuan-tuan. Sebab apa? Kalau kita nak buang sampah, bakar sampah ataupun bakar api, kita akan letak kayu ni, ranting tu dalam keadaan macam berlonggok dan dia bersilang-silang kan. Dia bercampur-campur. Kita tak boleh nak detect. Kita tak tahu ranting ni, sebab kita main letak je, dia main longgok je. Jadi menteri-menteri ni dia berbahasa dengan raja tu, dia kata apa? Ni semua adalah longgokan, benda yang betul, benda yang tak betul ni. Kita tak payah. Jadi raja jangan risau sangatlah. Okay. So raja ni bila dengar perkataan tu, dia tak rasa macam menteri dia tak ambil berat ataupun menteri dia abaikan apa yang dia rasa, tetapi dia nampak bahasa tu lebih sopan lah. Okay, sekarang ni jap. Okay, tuan-tuan tengok antara kalimah ni, yang kalimah adghassu ni yang memberi maksud ranting pokok ni, Allah ada guna dalam Quran. Saya search sekejap Sekejap saya check. Surah yang kalau tuan-tuan tengok surah ni, saya buka dulu. Okey. Kalau tuan-tuan tengok sini, Allah gunakan kalimah yang sama. Allah menggunakan kalimah dightan. Wa khudh biyadika dightan fadrib bihi wa la tahnath. Ini cerita tentang keluarga ni. Okay. Allah kata apa? Kami perintahkan lagi kepadanya, ambillah dengan tangan kamu seikat jerami dan pukullah isterimu dengannya. Wala tahnas, dan jangan kamu merosakkan sumpahmu. Kalimah dightan ni iaitu ranting-ranting yang halus-halus ranting-ranting yang halus tu. Itu kalimah dia. Dan Allah gunakan pada surah Yusuf ni iaitu pada kalimah adghas. Okey, adghas. Adghathu. Iaitu mimpi yang bercampur aduk antara yang batil dan juga yang benar. Okey. Baik, selesai. Okey, saja saya nak tunjuk. Right. Okey, tuan-tuan tengok ni. Kemudian dia kata apa? Wa ma nahnu bita'wilil ahlam bi'alimin. Dan katanya, dan kami bukanlah orang-orang yang mengetahui mimpi-mimpi yang seperti itu. Maksudnya menteri-menteri ni pun mengakulah. Dia kata sebabkan dia dah bercampur aduk antara yang betul yang salah ni, jadi kami tak tahulah mimpi ni macam mana nak takwil, kami tak tahu. Semua cendekiawan, menteri-menteri, ahli-ahli sihir raja ni semua kata kami surrender, kami tak tahu. Okey. Wa qala allazi naja minhuma. Ayat ni menarik tuan-tuan. Yang inilah menjadi satu scene. Kalau kita tengok ilmu ilmu media ni, kalau drama ni, dia nak ke climax tu, yang ni dia punya scene dia. Dia membawa ke arah climax. Okay. Apa dia? Allah menyebutkan wa qala allazi naja minhuma, dan berkatalah salah seorang yang selamat daripada keduanya. Siapa pula ni?
Dia ni lah pelayan yang Allah selamatkan lah. Takdir Allah tu Allah selamatkan. Kan pelayan raja yang beri minuman tu, yang dia selamat daripada mimpi tu, yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf AS, yang mana dia ni adalah orang yang akan bagi minum semula kepada raja. Kawan yang seorang lagi akan dijatuhkan hukuman salib tu. Jadi Allah ulang lagi, Allah tak gunakan kalimah fata ataupun fatayan, okay, pelayan tu. Tapi Allah gunakan, iaitu telah berkata orang yang berjaya daripada keduanya, iaitu banduan tadilah. Waddakara ba'da ummah. Kalimah ni pun besar tuan-tuan kalimah ni. Sekejap. Okay. Dia kata apa? Waddakara. Waddakara. Waddakara ni tuan-tuan. Sekejap saya tengok. Okay. Waddakara ni tuan-tuan, dia bererti dia teringat selepas terlupa. Itu kalimah waddakara. Okay. Waddakara ni dia memberi maksud orang yang teringat, dia kata kerja yang dia teringat selepas terlupa. Saya nak kata macam mana tuan-tuan, dalam bahasa Melayu kita tak ada istilah kan. Terlupa-terlupalah, teringat-teringatlah kan. Bahasa Inggeris saya tak pastilah. Tapi kalau kalimah waddakara ni tuan-tuan, saya tengok dalam kamus Ma'ani, dia memberi maksud dia ingat setelah tempoh yang lama daripada dia terlupa. Dah lama sangat, tiba-tiba teringat. Dia bukan sengaja buat saya ignore benda ni. Bukan. Dia memang terlupa cerita tentang Yusuf, terlupa. Kan Allah kata tadi fansahu kan, iaitu dia ni dilupakan. Okay? Dia ni dilupakan oleh syaitan tadi tu. Jadi dia memang terlupa. Jadi Allah kata waddakara ba'dal ummah. Dia terlupa daripada sekian tahun. Cuba tuan-tuan perhatikan kalimah ummah dekat sini. Kenapa Allah terjemahkan dari kalimah itu adalah kalimah ummah. Sedangkan kalau tuan-tuan tengok sini dia kata dan yang baharu mengingati pesanan Yusuf sesudah berlaku sesuatu masa yang lanjut. Okay. Ayat ni tuan-tuan, ni yang saya highlight ni adalah kalimah waddakara ba'da ummah. Kalimah waddakara iaitu kata kerja perbuatan orang yang teringat selepas terlupa. Bahasa Inggeris nak kata remember pun tak boleh juga kan. Dia perbuatan khusus. Dia teringat. Selepas dia terlupa tu, dia baru teringat. Itu kalimah waddakar. Ba'da ummah, kenapa Allah gunakan kalimah ummah? Kenapa Allah tak guna kalimah sanah? Sanatain, sinin kan? Merujuk kepada tahun, 2 tahun, beberapa tahun atau satu tempoh. Tapi kenapa Allah kalimah ummah? Ummah ni tuan-tuan, selalu kita orang Melayu, kita kata umat Islam. Umat ni dia bermaksud kumpulan yang bergabung. Okay? Umat ni dia bermaksud kumpulan yang bergabung. Itu namanya umat. Kumpulan yang bergabung namanya umat. Umat. Kenapa kita panggil umat Islam? Ada bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa orang putih lah, bangsa negara sekian. Digabung, kita panggil inilah satu umat. Itu maksud gabungan umat. Jadinya, digunakan kalimah ba'da ummah. Ummah dekat sini adalah merujuk kepada gabungan di antara dia terlupa tentang Yusuf. Okay? Dia terlupa tentang Yusuf dan dia nak gabungkan juga tentang beberapa tahun dia terlupa tu. Jadi gabungan itu para ulama tafsir kata maka dipanggil sebagai umat. Maksudnya banyak benda dia lupa. Satu dia lupa dalam tempoh beberapa tahun. Ini Allah ringkaskan bahasa tuan-tuan. Satu lagi dia terlupa dari sudut cerita tentang Nabi Yusuf AS. Jadi gabungan itu maka Allah gelarkan sebagai umat. Okay, berkumpullah kes tentang Yusuf dan berkumpullah tentang tahun-tahun yang dia dah lupakan Nabi Yusuf AS. Okay, mudah macam itulah tuan-tuan. Kita kena ingat kisah Nabi Yusuf ni dia macam novel lah. Dia macam novel. Jadi bahasanya dia lebih besar, lebih tinggi lah. Penggunaannya tak digunakan dalam banyak-banyak perkataan di dalam Al-Quran. Okay? Sebab itu bahasa dia macam ni. Macam kita lah. Kalimah hatta, sayugia. Kita hanya dengar hanya dalam novel je. Kita tak dengar dalam tulisan-tulisan formal. Tulisan-tulisan laporan berita kita tak jumpa. Okay? Okay, baik. Sekarang apa yang berlaku? Ana unabbi'ukum bita'wilih fa'arsilun.
Okay. Ana unabbiukum bita'wili fa'arsilun. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pelayan minuman raja ni bila dia teringat tentang Nabi Yusuf ni dah bau teringat sungguh, dia memang dilupakan. Maka dia kata ana unabbiukum, aku akan beritahu tentang takwil ni. Dia cakap dengan raja, aku akan cerita balik takwil ni macam mana. Tapi fa'arsilun, tolong hantarkan aku ke mana? Hantar aku ke penjara balik. Sebab dia teringat Nabi Yusuf AS. Dia janji dengan raja ni dan dia janji dengan malak-malak ni, menteri-menteri yang lain ni. Dia kata apa? Aku boleh cerita balik. Aku boleh rungkaikan takwil raja ni. Tapi tolong hantar aku ke penjara semula bertemu dengan Nabi Yusuf AS. Okey, baik. Alright. Kemudian pergilah si banduan ini berjumpa, pelayan ini jumpa dengan Nabi Yusuf AS. Okey, berjumpalah dia. Maka apa yang berlaku? Maka banduan itu, pelayan itu pun berkata kepada Yusuf. Pelayan ni banduan tadi itulah. Dia kata, Yusuf ayyuhas siddiq. Tuan-tuan tengok bahasa dia tuan-tuan. Okay. Kat sini tuan-tuan, Allah menggunakan kalimah Yusuf ayyuhas siddiq. Selalu kita dengar ya Yusuf kan. Selalu macam itulah. Ya Yusuf as-siddiq. Tapi dia terbalik tuan-tuan. Yusuf ayyuhas siddiq. Yusuf, wahai orang yang benar. Ini bahasa berbunga lah tuan-tuan. Ini bahasa novel lah ni. Hebat lah ni. Okay, ini penggunaan kalimah yang sangat baik. Yusuf ayyuhas siddiq. Wahai Yusuf, orang yang paling benar. Okay. Aftina fi sab'in baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'in sumbulatin khudr wa ukhra yabisat. Okay. Kalau tuan-tuan perhatikan dekat sini, kenapa dia panggil Yusuf ni sebagai kalimah as-siddiq? Sebab dia memang meyakini yang mana Nabi Yusuf ini adalah orang yang benar. Kerana pergaulan dia masa dalam penjara dulu, dia boleh kata Yusuf memang orang yang benar pada segala-galanya. Kalimah siddiq ni besar. Sebab itu Abu Bakar dikenali sebagai Abu Bakar as-siddiq. Apa-apa yang Abu Bakar buat benar. Benar belaka semua. Itu kalimah siddiq. Dan Nabi SAW pun disifatkan dengan sifat siddiq. Benar dalam setiap perbuatan, percakapan, perlakuan semua benar. Okay? Jadi dipanggil Yusuf dengan kalimah benar ni as-siddiq sebab dia memang kenal semua Nabi Yusuf. Dia pernah bergaul dengan Nabi Yusuf AS. Lalu dia kata apa? Wahai Yusuf, aftina fi sab'. Takwilkanlah, tafsirkanlah mimpi ada 7 lembu yang gemuk dimakan oleh 7 lembu yang kurus. Dan 7 anggur hijau dan ada lagi 7 anggur yang kering. Kalau tuan-tuan, ibu-ibu, ayah perasan, daripada kalimah sab'in baqarat ni, sampailah kalimah wa ukhra yabisat ni, dia copy paste. Dia copy paste balik kalimah yang disebutkan oleh raja. Sama. Tuan-tuan tengok, tak ada pertambahan huruf, tak ada pertambahan kalimah. Cuba tengok. Tuan-tuan boleh bayangkan dengan ayat sebelum tu. Okey, pada ayat yang ke-43 tu. Sama. Dia tak kenapa? Sebab pertama nak tunjukkan pelayan ni memang amanah. Dia bukan orang yang memang lupa daratan kan. Kita ingat dia ni dilupakan sebab dia tak ingat Nabi Yusuf kan. Dia ni orang yang amanah. Memang dipercayai oleh raja lah. Dan dia ni amanah. Okay? Sebab dia tak menambah, tak mengurang satu perkataan pun, satu kalimah daripada raja. Orang jujur lah. Yang kedua, iaitu dia ni juga menunjukkan kepada kita kalau nak mentakwil mimpi, jangan ada penambahan walaupun satu perkataan pun. Benda tak ada jangan tambah-tambah sebab penambahan itu akan menjadi sebab perubahan takwil. Contohlah dia berubah kalimah ke, berubah fakta ke, mungkin takwilnya tak sama. Okay? Jadi Allah tunjukkan kepada kita, dia copy balik sebiji macam yang raja tu cakap. Kalau tuan-tuan tengok kalimah dia memang sama, tak ada penambahan. Okay, boleh? Okay. Saya minta maaf tuan-tuan. Kering lidah pula ni belum puasa. Okay. Okay, kejap Okay, kemudian pelayan ni pun kata la'alli arji'u ilan nas la'allahum ya'lamun.
La'alli, dia kata mudah-mudahan aku akan kembali kepada mereka ni, raja dan menteri-menteri nanti, la'allahum ya'lamun, iaitu semoga mereka akan tahu mimpi. Sebab apa? Dia nak bagi tahu, Yusuf, kau tolonglah aku, tolonglah. Dia kata, Yusuf, tolonglah aku. Kalau kau tak tolong aku, susahlah. Sebab apa? Raja tengah tunggu ni. Menteri-menteri lain pun tengah tunggu. Sebab aku dah janji dah. Aku akan bawakan takwil mimpi raja. Sebab tu aku nak jumpa dengan kau, tolong aku. Okay? Dia minta tolong daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Yusuf pun qala, Yusuf pun menjawab. Nabi Yusuf tak ada ungkit-ungkit tuan-tuan. Kenapa kau lupa aku Tak cerita pasal raja. Kau tahu tak aku dah bertahun-tahun duduk penjara ni? Tak ada. Sebab dia kenal kawannya baik. Okay? Cuma dilupakan. Okay, apa yang berlaku? Nabi Yusuf berkata qala, maka Nabi Yusuf pun menjawab alladhi qala tazra'una sab'a sinin da'aba. Okay, sekejap tuan-tuan. Okey, sekarang ni tuan-tuan tengok Nabi Yusuf berkata tazra'una sab'a sinin da'aba. Yusuf pun menjawab, hendaklah kamu menanam sungguh-sungguh 7 tahun berturut-turut. Fama hasadtum fadharuhu fi sumbulih illa qalilan mimma ta'kulun. Kemudian apa yang kamu akan tuai nanti, biarkanlah dia pada tangkai-tangkainya kecuali sedikit daripada bahagian yang kamu jadikan untuk makanan. Okey, yang jadikan sebagai makanan. Baik. Ini antara takwil daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Okey, ini adalah sebahagian daripada tanda Nabi Yusuf alaihissalam. Nanti kita akan bincang lagi berkaitan tentang takwil mimpi yang lain. Cumanya ayat ini, kalau kita belajar dalam ilmu kewangan Islam, ayat ni menunjukkan kepada kita Nabi Yusuf ni dia ada perancangan lah, merancang kan, bagi tahu 7 tahun akan datang, ada musim kemarau, maka kena ada 7 tahun buat simpanan. Ini ilmu perancangan lah. Okey, cuma sekarang kita nak nampak. Pertama, macam mana Nabi Yusuf ni boleh takwil? Okay, macam mana Nabi Yusuf ni boleh takwil dengan tepat? Tuan-tuan kena ingat balik, iaitu dalam ayat sebelum ni, ketika mana Nabi Yusuf berdakwah, Nabi Yusuf ada cakap kepada 2 orang banduan dalam penjara tu pada ayat 37. Ini kita nak undur sikit. Yang mana Nabi Yusuf kata apa? Semua yang kamu dengar ni tentang takwil-takwil ni semuanya allamani rabbi. Tuan-tuan boleh tengok pada ayat 37. Iaitu Nabi Yusuf kata apa? Semua ni ilmu yang diajarkan oleh Tuhan aku. Maksudnya ilmu ni bukan Nabi Yusuf reka-reka, tapi ilmu yang diajarkan oleh Allah. Sebab itu dia tepat. Dan itu adalah satu kelebihan yang Allah beri kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Mujizat dia lah. Okey. Baik, sekarang kita tengok apa yang berlaku sebenarnya. Okey, kita tengok apa yang berlaku sebenarnya. Dari sudut mimpi ni, dari sudut mimpi, 7 lembu gemuk. 7 lembu gemuk tu apa takwilnya? Maksud 7 lembu gemuk ni adalah 7 tahun yang pertama, iaitu tahun untuk menanam. 7 tahun yang gemuk tu maksudnya 7 tahun yang perlu ditanam. 7 tahun yang kamu kena tanam. Hasil-hasil tanaman ni kena tanam. Okey. Manakala 7 lembu yang kurus adalah 7 tahun yang kemarau dan ketandusan makanan. Okey. Maka dia kata 7 ekor lembu kurus makan 7 lembu gemuk tu memberi isyarat 7 tahun kamu kena menanam. Memang kamu akan ada pendapatan hasil. Tapi beringat 7 tahun kemudian lepas tu adalah kemarau. Kemudian
Maksud 7 lembu kurus makan 7 lembu gemuk itu nak menunjukkan kehabisan sumber ekonomi negara Mesir. Okey. Yang mana semua hasil yang dia simpan dalam tempoh 7 tahun dia menanam tu, semua hasil itu akan habis pada 7 tahun yang kemarau. Okey, boleh tuan-tuan saya ulang sekali 7 tahun gemuk, 7 saya dah 7 tahun gemuk dah. Saya dah minta maaf. 7 lembu gemuk tu merujuk pada 7 tahun yang subur lah. Kamu kena ambil kesempatan bercucuk tanam, buat simpanan. Okey. 7 lembu kurus adalah merujuk pada 7 tahun kemarau. Dan takwil dia, lembu gemuk dimakan lembu kurus. Kenapa Allah tak kata lembu kurus makan lembu gemuk? Lembu gemuk dimakan lembu kurus sebab Allah nak bagi tahu yang gemuk itu 7 tahun subur itu adalah didahulukan. 7 tahun yang gemuk, 7 tahun yang subur itu adalah awal. Baru datang 7 tahun yang kemarau. Jadi Allah nak kata 7 tahun kemarau itu akan makan 7 tahun yang subur itu adalah habiskan semua sumber ekonomi ke pendapatan ke tanaman habis. Negara Mesir akan habis. Okay, sumbernya. Manakala 7 tangkai khudur, sumbulah yang anggur hijau tu adalah merujuk kepada 7 tahun yang pertama. Manakala 7 anggur yang kering itu adalah merujuk pada tahun yang kedua. 7 tahun yang kedua iaitu yang tinggal bukan buah-buahan dah, tetapi yang tinggal hanyalah benih-benih sahaja. Okey, baik, bahasa mudah macam ni lah tuan-tuan. Ini sekadar saya memecah-mecahkan tafsiran dia. Okey, ni daripada tafsiran para ulama lah, daripada ayat Quran ni. Cumanya saya nak bagi nampak pada tuan-tuan, kita tak dan pula dah 12.25 dah. Okey, tak dan lah nak bagi detail. Cuma nanti kita akan ulang lagi sekali. Tapi yang saya boleh mudahkan pada ayat yang ke-47 ni, iaitu Nabi Yusuf kata, hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh 7 tahun berturut-turut, kemudian kamu tuai, kemudian apa yang kamu tuai itu biarkanlah dia pada tangkai dia, biar pada tangkai, kecuali sedikit dari sebahagian itu untuk kamu jadikan makanan. Tuan-tuan, ini ada satu ilmu. Okay, kalau kita menjual buah-buahan ke apa ke, buah kurma ke apa ke tuan-tuan, yang tipsnya nak bagi buah ni segar, iaitu jangan tanggalkan buah itu daripada tangkai dia. Kalau tuan-tuan tengok macam kurma kering lah, kurma kering ni kita panggil kurma kering daripada Iran lah, daripada mana Albania lah, daripada apa lagi, banyak, saya dah lupa dah banyak negara, Algeria. Dia kurma tu dia akan letak kat tangkai. Sebab apa? Dia nak pastikan kurma tu dalam keadaan segar. Okay, itu antara tips dia. Dan juga kalau kurma tu ditanggalkan daripada tangkai dia akan mudah rosak dan mudah kering. Jadi apa yang disebutkan daripada ayat 47 ni, saya rasa satu ilmu yang kalau kita tak tahu, kita akan dapat sesuatu yang bermanfaat, macam petua lah. Okay? Sebab apa? 7 tahun yang berikut ni bukan tempoh yang sedikit tuan-tuan. Bayangkan kita 2 tahun PKP. Bukan tak ada kerja, bukan tak ada benda nak buat, tapi kita tak boleh buat. Kita tak boleh keluar rumah. Kita rasa macam cukuplah 2 tahun. Masuk tahun ketiga kita rasa give up dah. Kalau boleh saya nak ni. Bayangkan kalau 7 tahun, apa yang berlaku? Macam mana keadaan dia 7 tahun tuan-tuan? Satu tempoh yang panjang, satu tempoh yang sangat panjang. Okey. Jadi cara yang Nabi Yusuf cadangkan iaitu untuk reserve makanan ni jangan rosak, iaitu biarkan dia berada di tangkai dia. Jangan dicabut daripada tangkai dia untuk mengekalkan kesegaran untuk 7 tahun yang akan kemarau. Okey. Itu antaralah tips yang di-share atau petua yang dikongsikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Okey, kemudian Nabi Yusuf sambung lagi, thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidad ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan ma tuhsinun. Kemudian akan datang selepas tempoh itu 7 tahun kemarau yang akan menghabiskan makanan yang kamu sediakan baginya, kecuali sedikit apa yang kamu simpan untuk dijadikan sebagai benih.
Okay, yang ni tuan-tuan, ayat yang ke-47 ni saya akan ulang lagi sekali. Saya akan detail pada tuan-tuan dia punya takwil mimpi tu. Saya akan pecah-pecahkan. Okay, saya akan pecah-pecahkan supaya nak bagi nampak lebih jelas lah macam mana Nabi Yusuf takwilkan mimpi tersebut. Okay, jadi ala kulli hal, mungkin ada soalan ke sebelum kita bersurai? Mungkin ada soalan ke yang nak dikongsi ke macam mana? Okay, sebelum kita berakhir insya-Allah. Okay. Baik. Kalau tak ada soalan, alhamdulillah, terima kasih ala kulli hal atas perhatian ibu-ibu yang bersama-sama dengan saya daripada awal tadi, daripada pukul 11 sampailah ke jam 12.30 ini. Terima kasih atas tontonan. Mudah-mudahan ada manfaat dan minta jasa baik untuk sharekan live ini dan berkongsi-kongsikan juga aktiviti-aktiviti kami di PMP, Pertubuhan Minda Progresif, macam-macam yang kami buat. Dalam bulan Ramadan pun macam-macam program aktiviti yang kami lakukan. Tuan-tuan boleh bersama dengan kami berkiam tarawih bersama kami di DHQ, dan juga tuan-tuan boleh juga berinfak bersama-sama dengan kami dengan program-program yang kami telah jalankan lah bersama PMP. Teruslah bersama dengan kami, insya-Allah banyak manfaat yang kita cuba selesaikan, yang cuba kami bantukan kepada golongan-golongan yang memerlukan, insya-Allah. Okey. Jadi ala kulli hal, wallahu a'lam. Terima kasih atas tontonan. Semoga ada manfaat dan semoga Allah Taala menjadikan Ramadan ini bulan Quran. Kita terus baca Quran, terus memahami ayat-ayat Allah Taala, dan Allah buka seluas hati kita, dada kita, tenangkan jiwa kita untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Taala, insya-Allah. Oh, kebetulan pula kita tengah baca surah Yusuf kan. Kita pun dah berada di malam-malam yang juzuk yang ke-12 13 ni kan. Kita akan jumpalah kisah-kisah ni. Mudah-mudahan bacaan kita akan lebih difahami, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.